Jangan lupa tahu Kemahiran Hidup Perkebunan Tahun 4, Medium Penanaman. Baiklah murid-murid, ini adalah medium penanaman. Medium penanaman ini adalah campuran bahan-bahan tertentu agar menjadi medium yang baik dan sesuai untuk proses semaian dan penanaman. Apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan medium penanaman dan berapa banyak kita perlukan bagi setiap bahan itu? Mari kita belajar. Ya murid-murid, bagi menghasilkan medium penanaman yang baik, bahan pertama yang perlu ada adalah tanah lom. Apa itu tanah lom? Tanah lom adalah tanah perui yang tidak terlalu kasar dan tidak terlalu halus. Tanah perui itu tanah yang hancur. Okey, ada tanah kamu boleh ambil di kebun, okey, ataupun kamu boleh beli di kedai dalam bungkusan dah dipakkan. Okey. Jadi apa ciri tanah lom ini? Tanah biasa yang mengandungi tanah liat ataupun tanah kebun. Apa fungsi tanah lom dalam medium penanaman? Fungsi tanah lom untuk menegapkan dan mengukuhkan anak pokok. Jadi dengan adanya tanah lom, tanah kamu akan jadi padat dan pokok-pokok, anak pokok yang kamu tanam tu tak mudah tumbang. Jadi kalau kamu siram, pokoknya boleh berdiri tegak. Itulah fungsi tanah lom. Jadi apa bahan kedua? Bahan kedua adalah pasir. Pasir ini boleh jadi pasir halus daripada sungai ataupun pasir kasar. Ada juga dijual di kedai dalam bungkusan. Jadi apa fungsi pasir dalam medium penanaman ini tadi? Ya, fungsi pasir memudahkan air mengalir dan udara beredar dalam medium. Dengan adanya pasir dalam medium penanaman, sekiranya kamu siram pokok, kamu siram daripada atas, air akan mengalir dalam medium penanaman sehinggalah akar bahagian bawah sekalipun akan dapat air. Maknanya kamu siram, air itu akan mengalir di celah-celah pasir ni sehingga akar bahagian bawah dapat air yang mencukupi. Sekiranya tidak ada pasir, dibimbangi tanah semaian kamu itu, medium penanaman kamu itu akan jadi terlalu padat. Bila terlalu padat, bila kamu siram daripada atas, air akan bertakung dekat bahagian atas sahaja. Jadi akar yang bahagian bawah tu tak akan dapat air yang cukup. Jadi kamu perlu campurkan tanah lom dan pasir agar air dapat mengalir dengan baik. Jadi ada satu lagi bahan murid-murid. Selain daripada tanah lom dan pasir, kamu perlu campurkan juga bahan ini. Ya, baja organik. Baja organik ini adalah bahan yang terdiri daripada campuran kompos dan najis haiwan yang telah reput dan kering. Ciri-cirinya reputan tanah bakar dan reputan najis haiwan. Contohnya tahi ayam, tahi kambing, kita kumpulkan, kita biarkan dia reput ataupun kita bakar dia dengan tanah, maka dia jadilah baja organik. Boleh juga beli di kedai, ada juga yang telah siap dibungkus. Okey, jadi fungsi baja organik membekalkan sumber nutrien pada pokok. Jadi tanah yang baik, medium penanaman yang baik, kamu perlu campurkan tanah lom, baja organik dan pasir. Jadi bila ada ketiga-tiga bahan ini, medium penanaman kamu adalah medium penanaman yang baik dan sesuai untuk tanaman dan semaian. Okey, jadi berapa yang kita perlukan? Berapa tanah lom, berapa bahan organik dan berapa pasir sungai? Ya, inilah gambar rajah medium penanaman. Kamu lihat, kita perlukan 3 bahagian tanah lom, 2 bahagian baja organik dan 1 bahagian pasir. Maksudnya murid-murid, kalau kamu
menggunakan cangkul, kamu perlu ambil 3 kali tanah lom, kamu ambil 2 kali baja organik dan 1 kali pasir menggunakan cangkul yang sama. Jadi kamu gaulkan, kamu campurkan bahan-bahan yang kamu dah ambil tu, maka jadilah medium penanaman yang baik dan sesuai. Kamu kena ingat sifir ni 3, 2, 1. Okey murid-murid, cikgu nasihatkan sekiranya kamu hendak membuat medium penanaman, pastikan kamu memakai pakaian yang sesuai dan selesa, serta jangan lupa pastikan pakai sarung tangan dan kuku yang pendek. Kemudian gunakanlah alatan yang sesuai dan gunakanlah dengan betul. Okay, murid-murid, minggu depan kita akan jumpa lagi. Kita akan belajar mengenai bagaimana hendak mencampurkan bahan-bahan tersebut untuk membuat medium penanaman. Jumpa lagi murid-murid. Bye.